October 1st saya join. Saya dijemput untuk CISPRO ni, dan saya tertarik untuk terus melibatkan diri dalam program ni sebab tajuknya agak kontroversial dan agak semasa, dan bagi saya dia ada satu suntikan yang menarik sebab bukan hanya kita kupas isu anjing, dan saya lebih terujun nak mendengar apa isu tentang reformasi Islam yang mana reformis Islam yang mana kita bakal diceritakan oleh Tuan Haji Alis kita lah, insyaAllah. Jadi secara ringkasnya, secara tak formal lah, mungkin perbincangan ni macam diminta oleh Kak Eti tadi, kita akan lebih berfokus kepada isu yang akan dikupas oleh Tuan Haji Alis kita, dan kemudian akan ditambah sikit lah oleh Kak Eti. Ada Kak Eti mula dulu macam mana? Mungkin okeylah sedikit briefing sikit. Okey. Jadi ada akan Q&A. Q&A itu kita buat last sebab kita nak interrupt kata semangat pembentang bukan nak membentang sebagainya. Kita tak nak interrupt, jadi boleh kumpul soalan dan moderator boleh interrupt. Boleh. Bebas. Okey. So itulah secara ringkasnya format kita. Okey, jadi kita mulakanlah dengan bentangan daripada Kak Ayat. Okay, terima kasih Razif. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I call Adi to, maknanya whether Adi is interested to kalau nak jemput Tuan Haji Aziz. Sebab di Facebook saya kan saya ada upload gambar, tak tahu lah kalau ada yang berteman FB dengan saya lah. Saya ada upload gambar tahun 1930-an, gambar Datuk Tuan Haji Aziz, iaitu Mufti Kelantan waktu itu. Dia Mufti Kelantan 1914 hingga 1908 to 1914. 1908 to 1914. Haji Wan Musa nama dia. Dan dia ada anak juga, which is Pakcik Tuan Haji bin Aziz lah, iaitu Tuan Haji bin Abdullah dan juga Tuan Haji bin Sarif. Tapi waktu tu tak ada Tuan Haji bin Sarif. Jadi waktu itu kisahnya adalah Raja Kelantan pada waktu itu ingin nak bela anjing. Dan of course pandangan masyarakat Melayu waktu itu pun sama macam sekarang lah, anjing itu macam musuh Melayu. Jadi maka diundanglah beberapa ulama, iaitu termasuk Dr. Muhammad bin Al-Alami dan Kadi Besar Singapura pada waktu itu Aziz Taha, Abbas Taha, Haji Abbas Taha, dan Haji Mufti itu Haji Musa dan Nik Abdullah untuk mendiskusikan tentang isu anjing itu, dan diambil secara serius lah. Jadi isunya lebih kepada sama ada jilatan anjing itu najis ke tidak ya. Dan sebenarnya isunya bukannya, walaupun isu itu menjadi punca kenapa dia bertemu berbincang, tapi sebenarnya dia punya isunya itu lebih mendasar lagi, iaitu tentang isu penerimaan kepelbagaian mazhab. Maknanya bisa kata dalam isu ini mazhab Syafi'i mungkin agak konservatif, kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki pun agak open lagi dalam isu sentuhan ini. Jadi apakah sebagai contoh seorang pengikut suatu mazhab tidak boleh langsung ataupun mesti menolak mentah-mentah pandangan-pandangan imam lain. Jadi itu antara perdebatan pada waktu itulah. Dan Abdullah pada waktu itu dia lebih mendukung kepada pemikiran bahawa maknanya after all semuanya di bawah Ahlussunnah wal Jamaah pun, dan Imam Malik pun imam besar, Imam Abu Hanifah pun imam besar. Jadi dan nanti mungkin Tuan Haji Aziz akan uraikan tadi, maknanya bahawa setiap ulama pun sebenarnya tidak menafikan pendapat ulama lain. Maknanya semuanya pun maknanya berpegang kepada dasar wallahu a'lam. Maknanya hanya Tuhan saja yang tahu. Dan pada saya pun macam ini. Maknanya dekat dalam Quran pun kata, Tuhan kata sekiranya manusia nak menguraikan ayat-ayat Tuhan, kalau 7 lautan dan Tuhan tambah lagi 7 lautan pun dijadikan dakwah pun tak cukup lagi untuk menguraikan ayat-ayat Tuhan. So for me, is it possible that only one person can claim that only my opinion represent what God wants to say to all humankind in the world? I don't think so. So at least ahli sunnah wal jamaah ada yang sekarang kita istighfar lah. So ini kalau ada waktu lain ini tentang penceritaan tentang mazhab tu, sebab especially yang bukan ambil jurusan syariah. Kalau yang jurusan syariah saya rasa pasti tahu bahawa maknanya sejurus selepas at least the first 100 years after Nabi meninggal, I think there's about
more or less 300 mazhab. Kan? Tapi kemudian kerana kuasa politik dan macam-macam lagi, maka yang tidak inline dengan penguasa berwajib raja yang kuasa sebenarnya di marginalized ataupun kan terhapus secara sikit-sikit secara paksa ke atau secara macam-macam. So the issue is, so this is what I want to discuss. So isu anjing ni is just kata orang tu apa ya, hanya di permukaannya. Isu mendasarnya dia pada saya lebih nak didiskusikan adalah isu kepelbagaian, penerimaan terhadap kepelbagaian pendapat dalam Islam. Which dekat sekarang ni, because when I uploaded itu, kurang banyak komen dekat bawah. Dan I'm sure ini bukan saya je, ramai lagi yang kadang-kadang memberi pendapat, sebuah pendapat. Dan yang tidak bersetuju itu, cara dia membalas, cara dia merespon sangat kasar, bahasanya sangat kasar. Ramai pada saya yang claim kononnya dia lah yang nak menegakkan kesucian Islam dan menunjukkan betapa indahnya Islam. Bahasanya sangat kasar, sadis dan penuh dengan ugutan. So is that kalau pendakwah Islam yang kata nak memperjuangkan menegakkan Islam, is that how you know? Then I think that's very problematic. Dan sebagai contoh dalam isu anjing ini, penganjur dia tu mendapat lebih kurang 10,000 ugutan ya. Kurang lebih betul saya baca 10,000 ugutan. Dia membuat program tak ada. Ya, just hanya kerana pegang anjing. Pada saya it's not so much about pegang anjing itu sendiri, but it's about menerobosi ini mencapai paradigma minda. So it's paradigm shift. I think actually what he has done is actually challenging kita punya set paradigm yang mindset sebenarnya. Actually challenging the mindset. Actually and then we see how people respond. And I think that's very sad for a Malaysian society yang sepatutnya yang moderate in so many ways. And yet that's how many Muslim respond. And on top of that, tu tadi saya bincang dengan Razif, that probably para ulama pun should respond on how the public respond to isu anjing ini, which is apakah ulama hanya akan berdiam diri saja bila tengok komen-komen yang misalnya ada 10,000 ugutan. Do you condone that kind of behavior among Muslims? So I think ulama pun ada tanggungjawab untuk menegur. That's not the way. Maknanya kalau dia pun orang sentuh anjing, apakah hukumnya bunuh? Apakah hukumnya itu? Dia tak melampaui batas. Sedangkan Islam pun tak ada bagi hukuman macam itu. Saya rasa dalam Quran malah tak ada beri sebarang, tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memberi persepsi negatif terhadap anjing. Okey, yang ada hadis. Dan hadis pun walaupun ada hadis yang memberi macam seolah tanggapan negatif terhadap anjing, yang positif pun ada. Ya, yang macam saya kata isu pelacur dengan tu. Maknanya anjing pun kalau Tuhan benci sangat anjing, takkanlah sampai kalau yang binatang buruan anjing orang Islam boleh makan. Ya, gigit lagi dah digigit anjing lagi, orang Islam halal makan. Ya, jadi kalau anjing tu bangsa sangat, maknanya hina sangat, Tuhan benci sangat-sangat, takkan jadi halal. For me lah. But anyway, for me, the issue I'm interested in is not so much anjing. It's just that daripada isu anjing ni, we see the mentality of the Muslim mindset yang pada ayat tak scary. Maknanya we are so intolerant to diversity of opinion. I think itu jelas sebagai opinion. Saya minta Tuan Haji ini sebab Tuan Haji sangat arif tentang sejarah tadi tu yang tahun 1990-an tu. Dan juga saya minta Tuan Haji share dengan anak-anak muda tentang gerakan reformis Islam di Kelantan yang rupanya adalah satu hub reformism di Kelantan pada waktu itu. Jadi apa berlaku sehingga sekarang rather than Kelantan yang dulu mainstream adalah yang agak reformis, kemudian terpinggir marginalized, kumpulan reformis marginalized dan kumpulan konservatif pula yang jadi mainstream selama ini dengan Malaysia. Assalamualaikum. Universiti Hayati Cikgu Moka Tersedara dan anak-anak sebenarnya. Anak ke cucu tak tahu. Anak-anak. Jadi apa ni, dari ayat ini berikan saya tadi isu anjing dan gagasan reformasi Islam di Indonesia. Saya petang tadi, saya cuba draft sikit supaya saya datang cakap. Jadi dia ada sequence of thought lah. Dia ada urutan berfikir. Jangan saya mari, saya sambung
Hentam sana, hentam sini sempurna. Jadi kurang bermanfaat kepada mereka yang ada. Dan saya ingat, saya cuba ringkaskan apa saya nak cakap. Saya lebih suka biar kita tumpu kepada diskusi. Diskusi yang selepas ini lah. Ya, saya setujulah sebagaimana saudari Hayat kata tadi. Yang saya rasa masyarakat kita ni ada isu sebegini pun, sebegini kecil pun dah jadi hysterical. Dah sampai mengeluarkan pandangan-pandangan untuk mengugut penganjur-penganjur. Pada saya begini, kalau kita tengok kepada sejarah Malaysia dalam awal abad 20, sejarah Malaysia dalam awal abad 20, kita tengok perkembangan agama di antara awal abad 20 sehingga 1950-an. Saya sempat 1950-an. Saya sudah pun belajar sekolah tahun 50-an. Jadi artinya saya sudah mature enough untuk melihat dan menganalisa fenomena-fenomena dalam tahun 1950-an. Sebab saya sempat 40-an saya tak sempat lah. 50-an saya sempat. 60-an of course lagi sempat. Jadi kalau kita tengok bermula daripada awal abad ke-20 sehingga 1950-an, iaitu boleh katakan zaman kebangkitan sejarah reformasi Islam. Boleh kita nak kata begitu. Zaman kebangkitan sejarah reformasi Islam dulu, wujud fenomena-fenomena berpolemik di antara ulama-ulama yang kita gelar istilah kaum muda dengan ulama yang kita gelar istilah kaum tua. Istilah itu tak penting lah, tapi oleh kerana masyarakat gelarkan begitu, maka kita namakanlah kaum tua dan kaum muda. Polemik ini berpusat di sekitar ilmu fiqh, seperti soal solidarnia, soal zakat fitrah dan fitrah kanak-kanak, dan banyak lagi lah isu-isu lain yang dibangkitkan, termasuk soal jilatan haji. Kali nak tengok polemik ini secara mudah, secara umumnya, you boleh baca buku William Arrowf, The Origins of the Malay Nationalism. Secara mudah, dia describe secara mudah, William Arrowf, The Origins of the Malay Nationalism. Ada satu bab di dalam itu berhubung dengan polemik antara kaum muda dan kaum tua. Itu di Malaysia. Di Indonesia pun begitu juga. Fenomena perkembangan lebih kurang sama, cuma di Indonesia lagi tebal polemik. You boleh baca di Indonesia, you boleh baca tulisan Delia Noy, The Modernist Muslim Movement in Indonesia. Dalam kutub kanan ada, I'm sure. Kutub kanan di UC pun ada. Buku itu biasa sajalah. Pada masa saya dulu pun biasa, sekarang pun biasa. Okay. Di antara polemik tadi, isu-isu yang menjadi polemik tadi, menariknya antara isu-isu yang banyak ini hanya isu anjing saja. Kalau di Malaysia, bukan di Indonesia, maksud saya di Malaysia, hanya isu anjing saja yang membawa kepada sejarah perdebatan perbahasan secara terbuka. Yang lain tak timbul perdebatan secara terbuka. Hanya isu anjing saja dalam sebelum Perang Dunia Kedua yang membawa kepada perdebatan secara terbuka sebanyak 2 kali. Pertama di Istana Jahal, iaitu Museum Kelantan sekarang. Istana Jahal itu Museum Kelantan. Yang kedua iaitu dalam tahun 1936. Kena recall, saya buat buku ni, saya tulis buku. Ada baca tak buku saya tu? Sejarah ulama-ulama di Kelantan. 30 tahun dulu saya menulis. Sejarah ulama-ulama di Kelantan dalam tulisan Jawa. Okey? Itu ada saya gambar di situ. Walaupun secara ringkaslah, secara yang tidak teratur, tapi bolehlah baca kerana tengok dari segi fakta-faktanya. Sebab saya mengkaji. Memang saya mengkaji, saya menghalusi. Pertama, saya besar dalam suasana pondok. My upbringing memang di pondok Haji Musa. Yang kedua, saya menjelajah. Saya rasa keseluruhan pondok-pondok di negeri Kelantan pada masa itu. Saya pergi semua untuk menghasilkan satu buku. Arti, saya buat buku berasas kepada fakta-fakta. Sama ada fakta yang bertulis atau fakta secara temu juga atau temu ramah dengan tutup guru yang ada di Kelantan pada masa itu. Ini dalam tahun 7, awal 70-an. Okey.
Mana saya menulis berasal pada fakta lah tu. Okey. Jadi menariknya di antara isu-isu yang banyak itu hanya isu anjing saja yang membuat persejarah perdebatan secara terbuka sebanyak 2 kali di Kelantan. Okey, sudah pun saya gambar tadi ya. Perdebatan ini berlaku di antara sejarah sekejap. Di antara perdebatan pertama di Istana Jaha antara Haji Musa dengan ulama yang menentangnya, mufti pada masa itu, iaitu Haji Ibrahim, Haji Abdullah Tahir, pengasas pondok Gunung Payung. Cikgu Mokhtar tahu dah tu. Haji Abdullah Tahir, Haji Mak Jebing nama, Haji Mak Jebing. Dia neighbor tu Haji Wan Musa. Pondok Haji Musa, pondok dia lah nama Haji Mak Jebing dan beberapa lagi. Lawan Haji Musa Soraya, the first debate di Istana Jaha. Kemudian Sultan Ibrahim tak puas hati. Raja Kelantan itu namanya Raja Ibrahim, Tengku Ibrahim. Kemudian menjadi sultan. Dulu Raja Kelantan ni sama dengan Tengku Mahkota sekarang. Jadi Raja Tengku Ibrahim ni dia menjadi Raja Kelantan, itu Tengku Mahkota lah sekarang. Manakala sultan pada masa itu Sultan Ismail. Nah, jadi apabila Raja Kelantan tak puas hati dengan the first debate, maka dia anjurkan the second debate. Istana Jaha, Istana Sultan Ismail. Itu Sultan Zee, abang dia lah, kakanda dia. Jadi debate yang kedua dalam tahun 1937 di Istana Seri Cemerlang. Kita cerita sejarah sekejap. Debate yang kedua inilah menarik, lagi besar. Dia libatkan ulama-ulama dari pantai barat Tanah Melayu, di mana Haji Abbas Taha, Khatib Besar Singapura, bersama dengan Dr. Burhanuddin Ilmi, bekas pemimpin PAS. Pada masa itu dia jadi Setiausaha Persatuan Ulama Singapura. Dia join Haji Musa to support Haji Musa dalam soal isu tartib di dalam bertaklid berhubungan soal tilatan. So dia pergi ke Kelantan, join the debate. So 3 versus 4 ulama. Mufti Haji Ibrahim, Mufti Istana, dia 2 Mufti Istana pun ada. Haji Ahmad Mahir, Haji Abdullah Tahir dan Haji Mak Jebing tadi. So dia challenge Haji Musa lah dalam second debate. Ini di antara dua tokoh telah, di antara 2 kumpulan tadi. Saya nak tengok supaya ada sequence lah, tak tidak nanti cerita lain. Jadi fenomena polemik ini timbul akibat daripada kemunculan dan kebangkitan ulama-ulama yang diistilahkan sebagai kaum muda lah. Fenomena konflik tadi bukan saja isu anjing, isu-isu yang sebelum timbul daripada kerana munculnya ulama kaum muda. Mereka bangkit mulai pada awal abad ke-20 dalam sejarah Malaysia. Dulu dikatakan Malaya, Tanah Melayu, sehingga kepada tahun 1950-an. Ulama-ulama kaum tua pula yang menentang pandangan ulama-ulama kaum muda ini pula ramai terdiri daripada ulama-ulama establishment. Artinya ulama yang bekerja dengan kerajaan seperti mufti, khatib dan juga ulama-ulama majlis agama Islam lah. Majlis agama Islam ni adalah statutory body lah, statutory badan berkanun. Jadi fenomena ini bukan saja di Kelantan, everywhere, hampir keseluruhan di negeri-negeri di Tanah Melayu pada masa itu. Cuma mungkin di Kelantan lebih kuat gelegak kerana Kelantan is the center of Serami Mekah pada masa itu. Saya ingat the real center di Kelantan dalam awal abad ke-20 sehingga 1950 adalah Kelantan lah. Next tu mungkin Kedah, Terengganu dan sebagainya lah. Okey. Pada saya, dengan wujudnya fenomena polemik ini, bukan saja tilatan anjing dalam isu-isu yang saya kata tadi, melambangkan pemerintahan dan masyarakat Melayu pada masa itu. Pemerintahan dan masyarakat Melayu pada masa itu, dalam period itu lebih mempunyai sifat keterbukaan dalam soal kepahaman agama. Sekiranya dibanding dengan fenomena after 1980 sekarang dah sampai sekarang lagi teruk. Saya merasai itu sebab saya berada dalam tahun 1950-an yang mana saya sudah pun bersekolah dan saya berada dalam suasana pondok. Saya tengok hidup kita polemik di
kalangan budak pondok, polemik di kalangan interpondok, mana pondok Haji Musa yang terbuka berpolemik dengan pelajar-pelajar pondok lain, polemik di antara ulama-ulama dalam satu pondok, dan polemik di antara ulama-ulama dengan ulama-ulama pondok yang lain. Polemik, bincang. Makna ini suasana senario yang wujud dalam masyarakat Kota Baru pada masa itu. Dan I'm sure macam pesantren ke Indonesia sekarang suasana nampak keterbukaan, lantang ulama-ulama yang menentang. Dan ada kala dia mencabar Majlis Agama Islam macam Haji ni dia mencabar secara terbuka Majlis Agama Islam. Haji Musa pun demikian juga bila pihak majlis nak tubuh Masjid Besar Muhammadi. Haji Musa tentang habis-habisan perubahan pembinaan Masjid Besar Muhammadi. Kenapa? Kerana masjid kayu sudah pun ada dah. Dan masjid batu pula nak dibuat daripada hasil zakat fitrah. Sedangkan yang akda, yang utama zakat fitrah ialah kepada fakir miskin. Dia kata. Jadi timbul polemik. Terbuka seluruh Kelantan. Dan polemik ini bukan saja berlaku dalam masyarakat pondok, masyarakat umum, juga masyarakat istana. Dan di kalangan ahli istana itu tengku-tengku ni, ada yang memihak pada Haji Musa, ada yang memihak kepada yang lawan Haji Musa. Ini senario. Jadi itu very interesting pada saya. Fenomena begini jauh dengan apa yang ada sebenarnya. Mana dalam konteks itu, dalam konteks berpolemik keterbukaan, they are more advanced dengan kita pada masa sekarang. We are left behind. Terlalu kebelakangan kita dalam konteks. Dan sepatutnya kita maju dalam konteks. Kenapa begitu? Kita perlu kaji kenapa fenomena demikian itu. Ini perlu kita kaji dengan mendalam. Dan saya rasa ini berbahaya untuk masa depan perkembangan Islam di Malaysia. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada dalam multiracial yang betul ni. Yang dulu pun sudah ada. Kita berada dalam masyarakat plural society pada masa itu. Tetapi pluralisme pada masa itu tidak ada integrasi, tidak ada interaksi yang sebagaimana yang ada sekarang. Interaksi yang limited interaction. Sekarang interaksi yang luas, terbuka, di mana kita berkecimpung dalam perniagaan dengan China, kita bersama berpolitik dengan China, India, kita bersama bergiat dalam bidang sosial sokan dengan China, India. Jadi dalam suasana begini kita sepatutnya lebih ke depan dalam kefahaman agama daripada tahun awal abad 20 sehingga Perang Dunia Kedua. Nampak tak? Barulah agama boleh memain peranan untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak? Jadi inilah dia apa yang dikatakan pemikiran dogmatisme menguasai masyarakat Melayu lepas tahun 80-an dan sehingga sekarang lagi dahsyat akibat manajemen yang dibuat oleh pihak berkuasa sekarang yang begitu rigid dan juga begitu dogmatis. Fenomena ini cukup berbahaya. Kita sepatutnya menyuara pada kerajaan, menyuara kepada religious establishment. Ulama-ulama yang ada kena berani menyuara secara baik, secara damai. Bukan untuk berperang, bukan untuk bermusuh. Menyuara. Kenapa kita senyap? Ini tugas ulama-ulama, tugas pelajar-pelajar. Tak puas hati dengan senario yang ada sekarang. Kalau senario ini berterusan, maka perkembangan pemikiran, ilmu dan sebagainya akan terbantu. Percaya. Sebab kita sekarang dalam era globalisasi, banyak perubahan-perubahan pantas berlaku dalam era ini, yang mana kita mesti menanggani. Dengan pemikiran agama yang dogmatis sekarang, dia akan membawa kita ke jurang yang sangat bahaya. Percayalah. Dan sebab itulah the Muslim society as a whole dalam masyarakat dunia sekarang adalah grade kelas ketiga di dunia sekarang. Kita tak kelas lagi. Percaya. Hari-hari kita diburu, hari-hari kita dibunuh, hari-hari kita dibuli oleh kuasa besar. Takkan kita tahu? Kita dibuli oleh kuasa besar. Tidak, kita rasa malu, kita rasa sedih. Baik itu, saya dah terkeluar sikit daripada kajian. Okey. Cuba kita tengok. Selepas perbahasan jilatan anjing sebanyak 2 kali tadi, pertama di Istana Jahal, yang kedua di Istana Cemerlang, di mana selepas kedua-dua perbahasan tadi, pihak Sultan, ini Sultan ni, dan Raja Kelantan tidak pun mengeluarkan arahan mengharamkan pandangan Haji Musa, Haji Abbas Shah dan Dr. Burhanuddin.
sedangkan pandangan dia berhubung dengan khilafiah jilatan Anjing begitu kontroversi sekali pada masa itu. Tapi tidak membenarkan. Malah seolah membenarkan. Maknanya kalau masyarakatnya ikut pandangan Syafi'i, silap. Nak ikut pandangan Malik, silap. Sedangkan perlembagaan negeri mendukung mazhab Syafi'i. Cuba lihat, ini sultan sendiri, ini raja Kelantan sendiri. Maknanya membenar, seolah membenar. Selepas didik, sepatut dia membuat kesimpulan memihak kepada ulama-ulama yang mendukung mazhab Syafi'i. Sebab itu berkait dengan perlembagaan negeri. Dia nampak tak? Jadi inilah dia fenomena yang cukup menarik. Tapi masyarakat terbuka, masyarakat bebas dibenarkan. Maknanya masyarakat dan pemerintah boleh accommodate kontroversi. Itu satu tahap perkembangan yang cukup menarik di Kelantan dalam zaman Serami Muqaddam. Okey. Kini bagaimana kita lihat pemerintah dan ramai ulama-ulama establishment lebih cenderung mengambil pendekatan satu hala dalam menguruskan soal-soal pemikiran. Pada saya, kewujudan fenomena demikian kurang sehat kalau dilihat dalam konteks pembangunan perkembangan ilmu di Malaysia. Persoalan di sini, bagaimanakah boleh wujud perdebatan tentang jilatan anjing sebanyak 2 kali? Hayati ada bagi sikit gambaran tadi bagaimana dia berwujud. Ceritanya begini kata. Haji Abdullah bin Haji Wang Musa, anak kepada Haji Wang Musa lah, anak kepada Haji Musa, adalah pengasas kepada pemikiran Tariq Syah Waliullah Adilawi. Tahu tak? Syah Adilawi seorang ulama reformis yang terkenal di India dalam abad ke-18. Dia coba nak mengislahkan Islam bukan saja di India tapi juga di seluruh dunia melalui kitab-kitab tulisannya yang begitu banyak. Kemudian dia ada set of followers daripada satu generasi sampai kepada abad itu di India. Right. Jadi Haji Abdullah ini walaupun dia belajar di Mekah, dia mendalami ilmu agama di Mekah, tetapi banyak fokusnya belajar dalam Tariq Syah Waliullah Adilawi di Mekah daripada seorang mahaguru yang bernama Maulana Ubadillah Asimi. Kalau ikut satu buku yang menulis tentang Maulana, dia kata Maulana Ubadillah Asimi is a revolutionary scholar. Buku tak ada. Maulana Ubadillah Asimi a revolutionary scholar. Ada buku tu, you patut baca. Di mana Maulana cukup kecewa, derita apabila melihat pusat pengajian Islam di Mekah pada masa itu. Maulana juga turut mengajar di Masjidil Haram lah. Dan dia cukup kecewa dengan tengok pelajar-pelajar yang jumuk dan mahaguru yang jumuk yang mengajar di Masjidil Haram pada masa itu. Itu pada tahun 1930-an. Dia berada tahun 30-an di Mekah. Dia cukup kecewa. Sehingga satu ketika, satu tahap dia tak mau mengajar lagi. Dia kata tak ada guna dia mengajar dengan minda dan pemikiran pelajar yang begini. Dia cuma pilih pelajar-pelajar yang kritikal saja untuk dia mengajar, dan yang kritikal dan yang terbuka untuk dia mengajar. Dia ni memang seorang Maulana, seorang ulama yang diburu oleh kuasa Inggeris sebab dia menentang British masa di India. Dia pergi ke Mekah pun selepas dia menjelajah ke Russia, pergi ke Turki, kemudian pergi ke Mekah dalam pelarian lah, fugitif daripada kuasa British, imperialisme British pada masa itu. Jadi bila dia duduk di Mekah, dia duduk 2-3 tahun, dia tengok kecewa dan dia tak mau mengajar, except beberapa. Dan bila dia berdepan Haji Abdullah, dia sangat gembira untuk mengajar kerana dia tengok Haji Abdullah ni kritikal yang terhadap sistem pendidikan yang ada. Kritikal dan tidak bersetuju dengan mindset yang ada pada Haji Abdullah apa yang ada ni boleh membawa umat Islam pecundang dalam segala-galanya. Baik. Saya mengajar dia. Apabila Haji Abdullah pulang, Haji Abdullah ni very popular di Kelantan. Pasal apa dia popular? Pertama kerana dia anak Haji Musa. Sebenarnya saya nak cerita pada ini historical fact. Antara Tok Nali dengan Haji Musa, dari segi populariti, Tok Nali memang popular. Bukan saja di Kelantan tetapi di luar negara. Dia dianggap sebagai makna center of Serami Mekah. Tapi in actual,
kebanyakan yang pergi ke Kelantan hanya berguru dengan Tok Kenali dari segi saraf dan nahwu. Sebab Tok Kenali ini alim dalam ilmu agama. Apabila nak mendalami ilmu agama dari segi fiqh dan juga dari segi tasawuf, maka dia orang pergi belajar dengan Haji Wan Musa. Dan Tok Kenali sendiri akui hakikatnya dia dua tu baik. Tetapi antara pengikut Tok Kenali yang lain, yang konservatif dogmatis ini, banyak tak bersetuju dengan Haji Wan Musa. Sebab Haji Wan Musa nak mengislahkan pemikiran Islam di Kelantan. Dah, Haji Wan Musa pada masa itu sudah terpengaruh dengan Mama Abdul Jamaluddin Afghani. Hanya 2-3 orang ulama saja yang terpengaruh pada Jamaluddin dan juga dengan Abdul. Manakala the rest semua konservatif pada masa itu di Kelantan. Kalau saudara minat, cuba baca buku saya, Sejarah Ulama-Ulama di Kelantan. Saya buat buku itu. Terbitan daripada PIT. Satu. Yang kedua, Islam di Kelantan yang dikeluarkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Ayat, saya ingat saya buat kajian hasil daripada buku itulah yang untuk menghasilkan buku tadi. Jadi Haji Abdullah apabila dia pulang ke Kelantan, dia very popular dan yang merisaukan banyak ulama-ulama pada masa itu yang siapa akan menjadi mufti next. Ini menjadi rebutan. Artinya persoalan position. Nah, jadi tetapi apa yang saya dapat daripada dokumen, Haji Abdullah tidak interested, tidak minat untuk menjadi mufti. Dia tidak minat untuk menjadi mufti. Dia jawab pada Haji Musa, demi Allah anda apabila pulang ke Kelantan tidak berminat untuk menjadi mufti. Walaupun anda ditawar oleh Datuk Perdana Menteri. Masa itu Menteri Besar Datuk Perdana Menteri. Ditawar Datuk Perdana Menteri semasa anda di Mekah. Tapi anda tak berminat. Anda dah balik untuk berjuang di atas kalam Allah. Pasal apa dia tak minat? Pertama tadi, mazhab Syafi'iyah. Sedangkan dia sudah pergi berquran hadis mengamalkan ijtihad. Dah, dia nak rombak itu, nampak. Dia kata dia balik, dia nak menjadi harimau. Dia tak mau menjadi anjing. Dia nak mati di jalan. Dia nak mati di jalan Islam, dia kata. Dia sanggup begitulah nak berjuang. So, dia balik. Bila dia balik tu, fokus orang nampak dia jadi seolah-olah bagi orang tertentulah yang minat untuk menduduki jawatan mufti. Dan bila dia balik, dia mengajar programa di Kelantan. Masa itu, Darul InsyaAllah berada di arus perdana di Kelantan. Dan berita-berita pendengar di luar negara pun, di luar negeri Kelantan pun ada lah kehebohan tentang Haji Abdullah. Dalam tahun 1933, 34, 35. Itu usia dia. Selepas dia balik berkata, kemudian dia meninggal. Unfortunate lah. It's very unfortunate. Dia balik bukan nak bercakap isu jilatan anjing. Dia balik, dia tengok masyarakatnya yang jumud, yang dogmatis. So dia plan. Pertama, kita mesti set up satu madrasah untuk mengislahkan pemikiran masyarakat di Kelantan. Dah, itu planning dia. Set up satu institusi lah, madrasah masa itu institusi lah. Okay. That is his plan untuk mengislah dalam kerangka perancangan dia. Yang kedua, dia nak set up satu kutubkhana untuk menjadi rujukan kepada ulama-ulama dan student agama pada masa itu di Kelantan. Yang arti dia nak ubah sistem lah apa yang ada, daripada sistem yang menjadi sistem kitabah kepada sistem rujukan. Dan itu perancangan dia. Tapi satu hari, oleh kerana dia begitu popular, Raja Kelantan pun kasih pada dia, dan Raja Kelantan pula suka belah anjing. Suka belah anjing dia. Suka menjadikan anjing sebagai pet lah. Dah, letak dalam kereta bersama dengan dia. Dulu kereta sebuah dua buah dari Kelantan. Raja, Menteri Besar, yang lain tak ada. Okey, ada saudara-saudara yang kaya, yang lain pun tak berjalan kaki ataupun berbasikal. Jadi ceritanya, Raja Kelantan tanya dia, bagaimana kita belah anjing ni, adakah kita perlu kena sama? Kalau kena sama, macam mana dia nak semayang? Sebab dia dalam keadaan terputra, tapi dia suka belah anjing. So Haji Abdullah kata begini lah, saya tak maulah berfatwa pada masyarakat umum, sebab masyarakat umumnya syahni untuk tuanku. Dan supaya jangan dihebohkanlah, untuk tuanku memadai dengan tuanku bertaktik di dalam berhenti. Dia Abang Rosli. tuanku maknanya berpegang kepada konsep
Lee ni, Tak apa ya. talfik di dalam bertaklid. Maknanya berpegang kepada konsep mencampuri prinsip mencampur aduk mazhab. Mencampur aduk mazhab lah. Mazhab walaupun kita syafi'i, tapi dalam konteks jilatan anjing tuan bolehlah ambil merujuk pada pandangan Malik. Demi untuk membolehkan tuanku merasai bersih selalu dan demi untuk tuanku menunaikan sembahyang. Kalau kita bagi haji Abdullah, kalau kita suruh dia tidak belah anjing pun dia belah anjing juga. Karena we cannot stop, itu minat dia. So untuk dia itu calon penyelesaian untuk membolehkan dia sembahyang dan menunaikan segala kewajipan-kewajipan yang lain. Okey, itu dia fatwa kepada Sultan Ibrahim secara individu. Tetapi benda ni apabila diketahui oleh musuh-musuh dia, bukan orang yang terpengaruh pada ulama-ulama yang lain, dia sebab. Lalu ulama lain pun luyuh benda sebab benda ni. Dah, sebab benda ni, kemudian dia meninggal. Atas sakit yang lain lah, dia meninggal. Dan oleh kerana dia meninggal, maka Haji Musa, ayahanda dia, yakin dengan pandangan anaknya tadi ke depan, mempertahankan pandangan anaknya. Manakala benda ni dah luyuh benda habis. Heboh di seluruh Kota Baru mengatakan Haji Abdullah mengajar ilmu salah dan macam-macam lah, keluar daripada mazhab, tidak menghormati Syafi'i, macam-macam cerita. So Haji Musa ke depan mempertahankan anaknya Haji Abdullah. Dan akibat daripada itulah maka bila masyarakat dah luyuh benda sana sini, jadi Sultan Ismail pun rasa jalan penyelesaiannya ialah dengan mengadakan debate. Lalu berlaku debate pertama di sana. Dah, kemudian Raja Kelantan tak puas hati dengan debate pertama, ada pula another debate yang kedua di Istana Seri Kemelah yang melibatkan Dr. Burhanuddin dan juga satu lagi Haji Abbasah datang menyokong Haji Musa. Itu ceritanya. Dah, tapi apa dia the gist yang kita dapat lihat daripada the gist yang kita atau intisari yang kita lihat daripada kedua-dua debate. Gistnya saya nampak timbulnya dua prinsip dalam kefahaman ilmu mereka di Kelantan. Pertama, umumnya ulama-ulama masih mempertahankan prinsip bertaklid kepada kitab-kitab mutaakhirin Syafi'i. Nah, maknanya kita mesti bertaklid. Maknanya we cannot be critical kepada kitab-kitab Syafi'i. Seperti kitab Ibn Hajar Al-Haytami. Dah, mana apa Ibn Hajar kata, semuanya mesti kita terima. That is prinsip pertama. Mana terkeluar kita daripada mazhab Syafi'i, maka salahlah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua ialah prinsip yang dibawa oleh Haji Musa tadi, prinsip membenarkan masyarakat Islam ataupun masyarakat Islam bertaklid di dalam bertaklid dalam soal mazhab. Asalkan jangan keluar daripada keempat-empat lingkungan empat mazhab. Prinsip kedua, mana kita boleh bertaklid. Dan lebih penting daripada itu, bagi Haji Musa, soal taklid ni tidak timbul sebenarnya. Yang timbulnya mufti mazhab kita ialah mazhab mufti. Artinya mufti yang ada mesti mengamalkan taklid. Bukan masyarakat mengamalkan taklid. Mengamalkan taklid mencampur aduk mazhab demi untuk menyenangkan masyarakat dalam mengamalkan ibadah. Katanya Allah tidak mentaklifkan kamu melainkan dengan sekadar daya upaya kamu. Allah tidak nak menyusahkan kamu melainkan untuk menyenangkan kamu. Itu ayat Quran lah. Dan jadi sebab itulah maka untuk menyenangkan dan juga untuk practicality sake, dia kata sepatutnya kita membenarkan prinsip apa yang dikatakan taklid di dalam bertaklid. Ini dua prinsip. Dan pada saya dengan adanya prinsip kedua ini mewujudkan satu tahap baru dalam perkembangan Islam di Kelantan dan juga di Malaysia pada masa itu. Walaupun perbahasan itu di Kelantan, tapi dia melibatkan ulama daripada Pantai Barat, Tanah Melayu juga, seperti Haji Abbasah dan Dr. Burhanuddin. Artinya debat itu bukan debat di Kelantan, debat Kelantan saja, ia melibatkan debat nasional di Melaya dan seterusnya di Malaysia lah. Okey, that is the meaning lah. Okey.
Dan kalau kita tengok jadi apabila timbul itu, maka timbul berbagai-bagai huru-hara dalam pemikiran masyarakat pada masa huru-hara ke arah positif. Saya rasa begini, kalau kita nak cari ketenangan, satu hala berfikir tapi tak ada membawa apa-apa penyelesaian, maka malah menimbulkan banyak masalah lagi. Tenang pada lahirlah, tapi hakikatnya tidak menyelesaikan masalah. Seolah-olahnya seperti kita sweeping the floor under the carpet. Masyarakat berkembang, pertimbangan masyarakat dengan dunia luar semakin bertambah akibat perkembangan masa. Tapi kita masih berpegang pemikiran dogmatis yang tidak boleh menyelesaikan masalah. Lebih baik kita mempunyai polemik yang kalau ditafsir secara lahir seperti huru-hara, tapi pada hakikatnya di atas polemik itulah yang akan menimbulkan satu natijah yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan negara. Lebih-lebih lagi apabila negara semakin berkembang. Tidak begitu? Kita kena fikir dari segi itu. Sebab itulah maka dalam Islam perpecahan pendapat itu satu rahmat. Itu jelas. Perpecahan pendapat itu satu rahmat. Kalau tidak ada perpecahan pendapat, maka satu hal tak ada rahmat. Sebab itulah maka Islam menggalakkan prinsip ijtihad. Malah hadis kata salah satu pahala. Salah pun ada bonus, boleh pahala lagi. Kalau benar, dua pahala. Artinya, the spirit of hadis, the spirit of Quran menggalakkan kita berijtihad. Kalau kita tak berijtihad, hakikat dari segi keilmuan, macam mana kita nak bawa the meaning of the Quran, di mana ayatnya sedikit, maknanya banyak. Ayatnya sedikit, maknanya banyak. Macam mana kita nak bawa the spirit of Quran in all space and time, daripada abad ke-7 zaman Nabi sehingga pada abad sekarang. Macam mana kita nak bawa kalau tidak ada spirit of ijtihad? Sebab itu bagi Syahrullah Adilawi, Qutubuddin Abdul Rahim Syahrullah Adilawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah juzuk 2, juzuk pertama. Ini juzuk pertama. Dia kata, kalau kita kekal bertaklid buta dengan ulama-ulama yang jauh sebelum, maka kita kekal, kita menzalimi masyarakat. Sebab ulama-ulama dulu memang hebat, itu kita tidak nafi, tetapi dia berijtihad. Dia membuat kitab dan mengeluarkan ijtihad dan pandangan dia mengikut zaman masing-masing. Sedangkan Quran ni sup all space and time. Quran is a formula, panduan hidup, hudan lil muttaqin, kepada tiap-tiap space and time. Ini apa dah? Jadi kalau sekiranya kita tidak mengamalkan prinsip ijtihad, maka kita biarkan maksud Quran, kita tinggalkan maksud Quran. Apa yang kita buat? Cuma kita bertaklid pada kitab-kitab yang mengeluarkan pandangan dalam abad yang ke-7, dalam abad yang ke-10, dalam abad yang ke-13. Sedangkan kita sekarang berada dalam zaman pasca industri, revolusi industri, bukan apa ni, sebelum revolusi industri, di mana segala-galanya sudah berubah, nilai masyarakat sudah berubah. Jadi penting kepada ijtihad dalam saya. Talqin di dalam bertaklid ini, yang prinsip yang kedua yang dikemukakan oleh Haji Musa tadi, pada saya tak lagi sampai ke tahap ijtihad, masih jauh lagi. Talqin di dalam bertaklid ini seolah ia memilih pandangan mazhab. Artinya tak lebih daripada prinsip tarjih dalam mazhab. Kan ada ulama tarjih, macam Syekh Syarqi itu ulama tarjih lah. Hasan Banda itu ulama tarjih. Macam Syafi'i, Malik, Hanafi, Hanbal tu ulama mujtahid mutlak. Ini mujtahid tarjih. Nampak dah? Jadi kita perlu kepada mujtahid mutlak. Talqin dalam bertaklid ni tarafnya sama dengan tarjih, memilih pandangan mazhab. Itu pun sudah ditentang dalam tahun 1937. Tapi menariknya, walau ditentang, masyarakat masih boleh akomodir perubahan-perubahan itu. Berbeza dengan sekarang, masyarakat menuntut taklid, keluar daripada syariat tak boleh. What is this? Dari segi spirit Quran lagi, daripada spirit sunnah lagi. Kan hadis kata, berijtihadlah kamu, benar satu pahala. Dan tugas ijtihadnya of course bukan kita, bukan saya tidak ulama. Tugas ijtihadnya mufti-mufti
hakim ni. Itu tugas kamu. Kamu diberi bayar gaji, kamu mempunyai otoritas. Kaji Quran, kaji hadis, emphasize on ilmu, keilmuan. Ini sepatutnya. Bukan untuk diambil tindakan kepada mereka-mereka yang keluar pandangan yang kontroversi. Sebaliknya, dia kena counter. Katalah Kasih Ahmad mengeluarkan pandangan yang kontroversi, katakanlah counter balik Kasih Ahmad secara ilmu. Kalau Kasih bisa menulis kitab-kitab yang tebal-tebal, you tulis kitab yang lagi tebal daripada itu, dengan lebih makna yang lebih mendalam lagi. Sepatutnya. Sebab ini beri gaji. Kita yang memberi gaji. Bukan untuk mengambil tindakan Kasih. Ambil court case apa pun itu bukan kerja saya. Kasih terus menulis. Dalam J pun dia terus menulis. Dia ada website, dia ada itu. Nah, artinya pemikirannya terus tersebar. Yang penting kita counter dia balik secara ilmu. Kalau kita betul-betul alim dalam bidangnya, kita kata alim. Kalau kita betul-betul otoriti. Sebenarnya ini sepatutnya menjadi cabaran kepada mufti-mufti. Bukan untuk membaca doa saja. Bukan. Ini yang saya bukan kata nak attack orang tidak. Keluarga saya ni pun mufti. Betul. Tok Datuk